nak edit video lawa-lawa. Tapi software apa yang free tapi bagus Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Okey, seperti biasa nama saya Syah dan pada video kali ini kita tidak akan ada tutorial tetapi kita akan bincangkan tentang kenapa kita perlu guna DaVinci Resolve 17 versi percuma. Okey, pertama sekali kita memandang dari segi fenomena Malaysia sekarang ni, semakin ramai orang untuk berminat untuk menjana income melalui YouTube and tercari-cari software editing yang bagus. Okey. Dan yang paling penting dia kena free. Kalau boleh tak nak bayar. Jadi di sini saya mencadangkan software DaVinci Resolve 17. Dan dia ada dua version tau. Dia ada version yang berbayar dan yang percuma. So di sinilah kita akan bincangkan apa beza antara yang free dengan percuma ni, dan apa special sangat sampai saya mencadangkan DaVinci Resolve ni. Kan? Okey. Terlebih dahulu saya nak disclaimer, saya tidak dibayar oleh DaVinci Resolve, saya tidak diberi upah untuk promote DaVinci Resolve. Saya bercakap di atas dasar pengalaman saya menggunakan software editing yang lain. Okey, kalau kita memandang DaVinci Resolve dari segi penggunaan basic editing, editing video yang paling basic sekali, sudah memadai menggunakan DaVinci Resolve versi percuma. Yang bestnya pasal ini version percuma yang legal. Dia bukannya pirate, dia bukannya crack version kan. Dan memang sangat-sangat legal. Memang ini DaVinci Resolve sendiri yang keluarkan, Blackmagic Design sendiri yang keluarkan versi percuma ni. Bukannya daripada pirate mana-mana. Tak, ini legal. Okey, legal. Jadi bila Blackmagic Design keluarkan DaVinci Resolve versi percuma, adakah dia ada watermark? Itu yang penting, pasal kebanyakan software yang percuma ni diorang akan letak watermark, tapi tidak untuk DaVinci Resolve. Tidak ada watermark, okey? Dan terus terang saya cakap, sekarang ni video yang korang tengok sekarang ni, yang korang tonton sekarang ni, saya edit menggunakan DaVinci Resolve versi percuma. Okey, walaupun saya dah ada dua version, saya ada yang percuma dan saya ada yang berbayar. Tetapi untuk membuktikan kepada korang semua, ini adalah hasil editing daripada DaVinci Resolve versi percuma. So maknanya DaVinci Resolve yang percuma tak ada watermark. Jadi mesti dia ada limit masa kan? Dia boleh pakai trial dalam 3 bulan 4 bulan. Tak ada. Korang boleh install dan pakai sampai bila-bila. So kalau watermark tak ada, tempoh trial pun tak ada, jadi mesti kalau nak export video mesti tak boleh nak export sampai 4K kan? Dia mesti paling tinggi pun 720 HD. Salah. Korang boleh export sampai ke 4K. Okay? 4K pun boleh, tak ada masalah. Cuma lebih daripada tu tak boleh lah. Macam contoh kalau korang export dalam 8K, 6K, tapi perlu ke kan sampai ke tahap tu? Korang bukan yang buat filem tayang dekat Netflix ke dekat panggung wayang, tak kan? Korang buat untuk YouTube kan. So 4K dah okey lah tu, cantik lah tu, ngam lah kan. So boleh export video dalam 4K, tak ada watermark, tak ada tempoh yang terhad. Jadi ni mesti kalau ada update mesti tak boleh update kan. Boleh update, serius boleh update. Okay, sebarang update yang dikeluarkan oleh DaVinci Resolve dan korang boleh update tanpa bayaran. Okay, just update je percuma. Okay, menarik. Tapi apa beza di antara yang berbayar dengan yang percuma? Okey, yang berbayar kita boleh yang DaVinci Resolve Studio 17, kita boleh export video sampai ke tahap 8K kan, 8K. Tapi macam saya katakanlah, perlu ke sampai ke tahap tu? Dan ada beberapa
fungsi di dalam DaVinci ni yang limited hanya kepada yang berbayar. Tetapi seriously saya cakap, untuk basic editing korang tak perlukan itu semua. Korang tak perlukan yang macam video noise reduction, ataupun beauty features, ataupun face refinement, 3D tools dalam Fusion. So benda-benda macam tu yang nak main efek lebih-lebih, benda tu mungkin tak diperlukan sangat untuk basic video editor. So kalau korang nak pergi ke arah advance, itu lain cerita lah kan. Okay. HDR color grade, okay, itu antara fungsi color grading yang terbaru di dalam DaVinci Resolve, dan yang free version pun boleh pakai. Apa lagi yang version yang free tak ada? So macam customer support kan, maknanya kalau kita nak beraduan customer support dekat Blackmagic Design, itu tak ada, itu hanya kepada yang berbayar. So okay, so itu dah jadi itu antara yang version studio punya dengan version yang free punya, itu beza dia. Tak banyak sangat beza pun. And saya menggunakan DaVinci Resolve bermula daripada version yang percuma selama setahun lebih, sehinggalah saya rasakan ada part-part yang saya perlukan di dalam DaVinci Resolve yang berbayar, dan saya berani jamin part-part yang saya fungsi-fungsi yang saya perlukan di dalam DaVinci Resolve yang berbayar ni bukanlah untuk macam yang basic-basic punya. So kalau korang just nak buat untuk content YouTube, DaVinci Resolve dah lah free, legal, okay? Kerana kalau pendapat saya biarlah kita pakai software yang legal daripada kita pakai yang crack version, okay? Macam saya tahu ramai orang menggunakan Premiere Pro, Final Cut, tapi menggunakan yang pirate version, okay? So ini kalau kita nak sentuh bab agama sikit lah. Saya bukan ustaz, tapi saya just nak sentuh sikit bab agama. Apa hukumnya kita memakai software ataupun apps cetak rompak? Halal ke haram? Dan kalau kita menggunakan tu untuk mencari rezeki, jadi macam mana dengan pendapatan kita? Halal ke haram? So itu hanya pendapat saya, dan saya rasakan macam sampai bila saya nak menggunakan yang crack version kan. So saya prefer biarlah ada software yang legal dan percuma. So DaVinci menyediakan tu. Jadi kalau dia buat ni version percuma, jadi apa, di mana untung dia? Saya rasa ini tidak disahkan oleh DaVinci Resolve, tak disahkan oleh Blackmagic Design, tapi saya berperasaan ataupun saya berpendapat ini antara salah satu teknik marketing diorang, okay? So maknanya dia memberi DaVinci Resolve versi percuma sebagai marketing kepada produk Blackmagic. Okay, macam Blackmagic dia ada kamera kan. So kamera Blackmagic memang kita tak nafikan, memang kualiti dia memang bagus. So mungkin dia tahu orang takkan attack dia punya hardware dia macam kamera. So mungkin dia bagi dulu yang software editing. So bila kita dah biasa dengan editing dan mula kita rasa macam aku nak try lah kamera Blackmagic ni kan. So mungkin itu adalah part of marketing, dan diorang untung besar kot dengan kamera diorang. So mungkin ini sebagai diorang macam memberi semula kepada orang, and then dia juga ini sebagai satu support kepada video ataupun content maker yang masih baru nak bermula kan. So saya sangat-sangat mencadangkanlah korang give it a try. And saya tahu mungkin interface dia agak berbeza dan agak mengelirukan sedikit. So that's why di dalam channel saya ni saya buat konten yang mengajar orang menggunakan DaVinci Resolve dengan cara mesra beginners. So itulah sedikit pendapat saya pada video kali ini, and ini hanya pendapat peribadi saya, dan kalau korang tak setuju ataupun setuju ke apa, just please komen dekat bawah. And jangan lupa kalau korang berminat untuk belajar bagaimana untuk menggunakan DaVinci Resolve, tekan butang subscribe, dan jangan lupa like video ni please.
Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy. I love you.